Yang berhormat Pendang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi peluang saya untuk berbahas dalam isu yang bajet yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun pada hari yang lalu. Saya nak mulakan dengan surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqa wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan dan dari bahaya gelap apabila ia masuk dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang hembus pada simpulan-simpulan ataupun ikatan-ikatan daripada kejahatan yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Sebab Allah Ta'ala lah tempat kami mengadu, yang mana yang jahat pun Allah Ta'ala cipta, yang baik pun Allah Ta'ala cipta. Jadi bila kita rasa kita dizalimi, kita mengadu kepada Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan semua yang jahat dan juga yang baik ini. Jadi Alhamdulillah, saya mulakan menerusi pembentangan terbabit ini. Saya telah membuat satu run through dengan izin terhadap perbentangan bajet 2024 dan berdapati bajet sebanyak 393.8 bilion adalah terbesar dalam sejarah, iaitu meningkat 7.4 bilion lebih daripada bajet yang lepas. Jadi saya melihat, namun tidak menyeluruh dengan izin di segi agihan secara holistik apabila terdapat golongan sasar yang tercicir daripada mendapat bantuan hasil daripada bajet yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun ini. Menerusi pembentangan terbabit, saya akan sentuh juga berkenaan dengan gaji polis dan saya akan cadang gaji polis perlu dinaikkan beberapa dalam perenggan yang terakhir sekejap lagi. Sebagai contoh, golongan yang mendapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, kebanyakan yang mendapat bantuan adalah golongan yang miskin. Yang miskin makanan, walhas sepatutnya harus dikembangkan lagi dalam usaha untuk menoktahkan kemiskinan ini dalam negara ini. Dalam Islam memang tak boleh noktah, sebab dia kena ada orang miskin. Untuk orang kaya membayar zakat dan zakat ini diberi kepada orang miskin. Kita hanya boleh reducekan atau kurangkan orang-orang miskin. Yang paling teruk orang fakir yang ada. Orang miskin ni boleh lagi, tapi orang fakir memang tak boleh, sebab mereka perlukan makanan dan zakat inilah salah satu-satunya unjuran daripada Islam untuk membantu mereka dalam fakir dan miskin ini. Dikembangkan lagi, kita harap seandainya ada reform seperti yang diwar-warkan, saya merasakan bajet kali ini tidaklah seperti satu bajet yang baik sangat untuk rakyat. Datuk Yang di-Pertua, syariah juga harus diberi perhatian. Syariah ni undang-undang lah, hukum. Harus juga diberi perhatian sewajarnya, bukan syiar sahaja. Sebagai contoh, hari ini kita bina banyak masjid untuk kegunaan orang ramai, tetapi oleh kerana peraturan yang ketat menyebabkan masjid semakin sunyi, hanya digunakan untuk solat 5 waktu saja. Itu pun tak penuh. Pendang, laluan sekejap boleh? Okay. Saya ada 15 minit. Tak apalah, sekejap. Saya panjang ni. Tadi Ketua Bangkang banyak kacau. Okey, kalau tadi Pendang sebut yang golongan miskin ataupun fakir tidak boleh dihapuskan. Kerana itu sengaja diwujudkan oleh Allah supaya orang kaya boleh membantu orang miskin. Soalnya, golongan asnaf banyak, bukan fakir, bukan miskin. Antara golongan asnaf yang perlu dibantu ialah orang yang banyak utang dan juga orang yang fi sabilillah. Jadi kalau golongan miskin, fakir tak boleh dihapuskan. Setuju atau tidak Pendang supaya orang yang berhutang, terutamanya pelajar-pelajar PTPTN yang berhutang dengan PTPTN, dihapuskan supaya mereka tidak terbeban dengan hutang tersebut, kerana itu juga antara janji oleh PS sebelum pilihan raya. Terima kasih. Itu yang saya maksudkan sebenarnya. Bukan yang tak ada makan saja. Yang nak hantar anak ke sekolah pun dikira miskin. Yang tak ada duit nak buat minyak motor, yang tak ada bayar yuran, Pendang, yang tak perlu. Pendang, boleh sikit Pendang, nak betulkan tadi tu. Biasa saya salah sebut Bagan Datuk, bukan Bagan Datuk. Bukit Gantang. Ni cepat sikit saya. Okey. Yang sebut nak hapuskan PTPTN tu, Kubang Krian. Kubang Krian pernah sebut dulu. Kalau kami menang, dia kata, kita akan hapuskan PTPTN. Jadi kena tanya dengan Kubang Krian. Terima kasih Pendang, sahabatku dunia akhirat. Bila dia bagi tu, bagi tarikh satu di mana dia bercakap.
Saya tak nak Bendang. bila dia bercakap di mana, sebab kita ada fakta, kena ada fakta, sebab kita nak counter balik. Bila kau tak ada fakta, bila buat tuduhan macam tu, saya pun boleh tuduh macam Bendang. tu. Nanti saya cari dia punya video. Saya cari dia punya video, nanti saya bagi kepada Bendang. Terima kasih Bendang. Bendang, saya nak betulkan ulangan. Sebut waktu betul. Tadi tu saya bagi Datuk ni Bukit Gantang pula. Pari Buntar, bukan Bukit Gantang. Apalah punya ulangan. Nak kacau pun tak betul. Nanti okey. Minta maaf, minta maaf. Tekuklah saya bagi. Yang berhormat, floor adalah Bendang. Floor adalah Bendang. Sebentar Bendang. Floor adalah Bendang. Bendang benar baru boleh bercakap. Silakan Bendang. Kata Yang di-Pertua. Saya nak bagi contoh lagi, kita tengok. Kita hanya banyak bina mahkamah syariah, tetapi pada masa yang sama, kita kena mertabatkan juga dan mengangkat undang-undang syariah. Apabila Yang Amat Berhormat Tambun sering bercerita kisah kita yang semua boleh mendapat teladan yang baik, saya cukup kagumilah. Kalau betul seperti yang diucapkan pada hari perbentangan tu. Begitu juga kisah Khalifah Umar Abdul Aziz. Disebut juga dalam bentang bajet itu sebagaimana kita tidak boleh gopoh dalam melaksanakan sebarang tindakan. Harus ditekankan dan kena ingat juga bahawa Khalifah Umar Abdul Aziz tegas ambil tindakan bila ada pengaduan terhadap keluarga, tidak ada pilih kasih dan tidak ada DNAA. Itu Khalifah bin Aziz. Kalau nak ambil sampai yang betul-betul sungguh apa yang dilaksanakan, jangan ambil separuh-separuh, lepas tu kita gulakan bagi orang dengar, syok. Sebenarnya tak sampai ke matlamat seperti mana kita sudah tak betul dengan Khalifah Umar Abdul Aziz yang sangat takut kepada Allah ini. Tapi kita ambil dia sekerat-sekerat, separuh-separuh dan kita cerita dekat rakyat. Sebenarnya tak betul. Datuk Yang di-Pertua, rakyat pada hari ini sangat tertekan dengan kos sara hidup dan juga harga barangan seharian. Dalam hal ini, kerajaan dilihat gagal memainkan peranan dengan berkesan dan mengawal harga barangan. Saya nak terus terang saya cakap. PM memimpin satu kabinet yang gagal. Tidak nampak satu tindakan bagaimana keresahan yang ada dalam negara ini diambil tindakan secara holistik bagi mengawal. Tak ada lagi. Malah perbelanjaan yang dinaikkan sehingga hampir 400 bilion ini, saya jangkakan pergi kepada PMO lebih kurang yang 7 bilion perbezaan daripada tahun lepas dengan tahun ini, lebih kurang 7 bilion lebih, mungkin setengah pindah kepada PMO office untuk perbelanjaan yang kita pun tak tahu, tak diperincikan. Jadi Datuk Yang di-Pertua, rakyat pada hari ini rasa sangat tertekan. Sampai hari ini kita tengok kerajaan lihat gagal memainkan peranan dengan berkesan dan dalam mengawal harga barangan. Saya nak cerita, daripada 2%, daripada 6% ke 8% ini, dia akan melibatkan supply chain, akhirnya kos yang ditanggung oleh rakyat yang akan membayar perbezaan 2%. Kalau kita kira unjuran keuntungan lebih kurang 1 bilion, daripada 6% ke 8%, kerajaan akan dapat revenue 1 billion more or less, approximately, dengan izin. Sampai hari ini umpama tiada penyelesaian dalam menangani kenaikan harga barang dan kos sara hidup yang tinggi, perlu saya ingatkan bahawa solusi segera amatlah diperlukan buat masa ini. Apa yang saya lihat kerajaan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Tambun ini dibarisi kabinet yang tidak berkebolehan, tiada pengalaman dan tidak ada kemampuan menyelesaikan masalah rakyat yang sedang dihadapi. Saya bersetuju apabila Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dikerahkan untuk menjalankan siasatan membongkar ketirisan pengedaran beras, penipuan pemberian subsidi kepada petani yang menjual beras, menjual beras tempatan ke kelang berlesen dan ketiadaan beras di pasaran. Cumanya operasi ini haruslah dijalankan secara konsisten. Kita tak mahu apabila bertembung dengan pihak-pihak tertentu yang ada berkepentingan, siasatan dihentikan. Nak buat kerja bagi betul. Sampai ke rapat. Apa yang perkara yang sedang berlaku dihadapi oleh yang saya sebut sepertinya pengedaran beras ke kelang-kelang yang menjadi ejen pengedaran dan juga mendapat lesen daripada kerajaan untuk mereka menjadi pembekal beras ke seluruh negara, sama ada beras import dan juga beras tempatan. Pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini dia harus dibawa ke muka pengadilan. Bagaimanapun harga beras dah tidak turun lagi, masih naik sampai RM40 lebih. Walaupun kita bercakap macam-macam. Daripada RM26 beras tempatan sekarang dah tak ada dalam pasaran. Ada beras tapi harga RM40 ke atas. Rakyat tanggung.
Rakyat terpaksa membayar dengan kenaikan kos sara hidup ini. Mohon tindakan segera. Secara terperinci, mengawal secara terperinci bagi mengelak kerugian yang lebih yang akan membebankan bahu rakyat. Datuk Yang di-Pertua, sebagai usaha merealisasikan wawasan kemakmuran bersama 2030, kerajaan perlu memberi perhatian terhadap Productivity Linked Wage System (PWS) dengan izin dan Industrial Harmony Index bagi menggalakkan keharmonian perusahaan serta mensuburkan perkongsian perniagaan. Bila majikan dan employees ini selesai dengan izin, maka produktiviti akan meningkat. Sebab pekerja pun puas hati, majikan akan mendapat outcome yang tinggi dan akan bayar cukai kepada negara-negara, akan mendapat perolehan daripada hasil cukai produktiviti yang tinggi. Ini kena perlu kita lihat. Sebab kita bangkitkan beberapa kali berkenaan dengan gaji, termasuk untuk gaji polis. Saya ingat gaji polis ni, Datuk Yang di-Pertua, paling kurang kita kena letak gaji permulaan 2,000. Mereka kerja tak ada kerja shift siang dan malam, ikut dipanggil. Kelulusan mereka pun dah tinggi sekarang. Kan macam dulu darjah 6 boleh jadi polis. Sekarang dah tak boleh. Paling kurang saya ingat SPM. Jadi mereka tak ada shift, tak boleh nak berniaga, jual goreng pisang macam kumpulan sokongan yang lain. Polis, dia panggil bila-bila masa, dia ada shift. Jadi macam mana dia nak kena tidur, nak kena rehat yang cukup, dia nak pergi berniaga macam mana? Jadi saya cadangkan, paling kurang, gaji permulaan mesti 2,000, tidak termasuk elang-elang yang lain, terutamanya yang duduk di Kuala Lumpur. Ini pandangan cadangan saya. Saya harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi perhatian kepada pasukan keselamatan yang bekerja siang dan malam. Lepas tu di segi integriti, bila mereka tak cukup makanan, gaji tak cukup, mereka akan terlibatlah benda-benda macam ni. This one, satu cadangan untuk mengelakkan daripada kita nak mengurangkan rasuah dalam negara. Saya nak sentuh sedikit keharmonian kaum. Seterusnya saya ingin mendapatkan penjelasan berhubung Kementerian Pertahanan. Kenapa ada pertentangan dalam isu LCS apabila PAC tegur MINDEF kerana tidak melibatkan AGC. Pejabat Peguam Negara lah. Bagaimanapun MINDEF pula menafikan tidak melibatkan AGC. Kenapa ada percanggahan sampai begitu rupa? Takkan PAC ni tak reti sangat. PAC ni dilantik oleh Parlimen untuk membuat semakan perbelanjaan yang ada kepada projek-projek termasuk di bawah Kementerian Pertahanan. Tiba-tiba dinafikan oleh MINDEF. Kementerian Pertahanan lah MINDEF ini. Ini sepatutnya kita kena tengok balik kenapa begini. Tan Sri Yang di-Pertua, untuk semua konsep federalisme mestilah difahami secara mendalam agar dapat dijiwai. Miskin pemerintahan supaya tidak boleh dipengaruhi oleh dendam kesumat politik dan ia dilaksanakan dengan adil tanpa prejudis. Meskipun pemerintahan kerajaan tidak sama dengan kerajaan pusat, macam contoh di negeri Kedah adalah kerajaan daripada Perikatan Nasional. Kerajaan peringkat pusat adalah daripada Pakatan Harapan. Tentulah berbeza. Tetapi atas sikap federalisme kita tak boleh ambil sikap dendam ini. Sebab tu saya pernah menegur Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dia lebih dendam, lebih kuat daripada Perdana Menteri yang dahulu. Dia marah saya, dia saman saya. Dia saman saya di mahkamah. Ini dengan tindakan sekarang ini, bagaimana layanan terhadap kerajaan negeri Kedah, itu adalah sifat dendam. Jadi tak apalah, kita bertemulah di mahkamah, biarlah hakim yang menentukan siapa dendam, siapa salah, siapa yang betul. Saya tak akan tarik balik kes ini. Meskipun kita tengok keadaan kerajaan negeri tidak sama dengan kerajaan pusat, mereka pun ada hak untuk menikmati pembangunan sebagaimana negeri jiran iaitu Pulau Pinang. Kedah juga ada hak. Sebab kami bayar cukai sama ya. Sila dedahkan setiap negeri yang bayar cukai dalam 14 negeri ini, semua bayar cukai kepada federal. Bahkan hasil tersebut boleh menjadi jalan keluar daripada mengenakan cukai kepada rakyat. Bila kita ada satu, macam contohnya, macam mana kita tak mengenakan cukai, menekan rakyat. Di Kedah ada rare earth element, REE dengan izin atau nadir bumi, ia menjadi isu besar. Adakah kerana ia berada di Kedah? Adakah kerana ia diperintah oleh Perikatan Nasional? Kerajaan sepatutnya mengoptimumkan nadir bumi ini dengan melaksanakan SOP yang bersesuaian agar ia mampu menjadi sumber pendapatan baru negara. Bahkan kita tak perlu, kita tengok penilaian permintaan REE ini, permintaan dunia, kegunaan seluruh dunia sekarang ini. Jadi kita manipulate, kita eksploitasi sepenuhnya REE ini untuk mendana pendapatan negara yang baru dan kita tak perlu
menekan rakyat dengan kenaikan cukai seperti yang saya sebut tadi, memberi impak kesan yang besar kepada inflasi negara hasil daripada supply chain yang berlaku akibat kenaikan 2% daripada 6% ke 8% yang rakyat akan menanggung, bukan besar-besar toke ni. Saya ada banyak lagi, Tan Sri, yang betul sikit bagi kat saya. Saya memohon agar perhatian diberi kan dengan segera terhadap pembangunan masjid baru, bandar baru di kawasan saya itu di Pendang dirancang sejak tahun 2020. Pembinaan jabatan bagi tujuan untuk membesarkan jalan utama ke Tanah Merah melibatkan sebahagian besar Masjid Jami' Tuan Guru Haji Abdul Aziz. Oleh hal yang demikian, saya memohon agar pembinaan masjid baharu seperti dirancang dapat diteruskan, dapat memberi kemudahan kepada penduduk di sekitar Pendang. Datuk Yang Dipertuan, teguran dan kritikan sepatutnya perlu diterima dengan hati terbuka dan berlapang dada kerana ia menunjukkan betapa kerajaan berjiwa besar, bukan mengharapkan pujian, tidak gentar dengan cacian atau cercaan. Kita tinggal masalah peribadi, kita lihat kepada masalah negara untuk kita membangunkan bagaimana kita boleh eksploitasi atau mendapat hasil baru negara. Kalau REE menjadi hasil negara, apa salahnya? Hantar pegawai-pegawai untuk berunding dengan elok supaya negara akan mendapat perolehan. Pesanan saya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, berlaku adillah kepada semua. Sentiasa berlapang dada, bersedia menerima teguran, membina untuk demi kebaikan negara kita, rakyat kita yang berbilang kaum ini. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, ingin saya mengajak semua ahli-ahli Dewan yang mulia ini serta seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama bersolidariti mengecam tindakan rejim Israel laknatullah dan mendoakan keselamatan warga Palestin yang terlibat dalam serangan itu. Khaybar, Khaybar, Khaybar ya Yahud. Sekian, terima kasih wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.